Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? PDPR kita hari ini adalah mata pelajaran pendidikan ibadat bagi darjah 3. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6 iaitu solat. Murid-murid boleh rujuk kitab ibadat muka surat 44 hingga 46. Sebelum tu cikgu nak tanya, semua dah solat Zuhur belum? Kalau belum solat Zuhur, kejap lagi solat ya. Okey, baiklah. Berkenaan dengan tajuk solat pada hari ini. Solat ini merupakan ibadat nombor 1 yang paling tinggi sekali. Yang paling cepat membawa seseorang menghadap ataupun sampai kepada Allah adalah solat ataupun sembahyang. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang sesiapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agama Islam itu sendiri. Sesungguhnya, benda yang pertama yang Allah akan tanya apabila bangkit seseorang anak Adam di hadapan Allah kelak adalah solat. Apabila solat kita jaga, insya-Allah semua amalan kita akan diterima. Tetapi apabila solat tak dijaga, semua amalan akan ditolak. Contoh, hari-hari dia baca Quran 1 juzuk, tak tinggal. Tapi dia tak jaga solat. Allah tak akan pandang amalan baca Quran dia tadi tu. Ataupun contoh, dia rajin berpuasa. Hari-hari puasa. Tapi dia tak jaga solat. Allah tak akan pandang amalan puasa itu tersebut. Ini menunjukkan bahawa solat adalah kunci kepada semua amalan. Jadi, solat itu sangat-sangat penting. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan berkenaan dengan syarat-syarat sah solat. Kalau solat kita tidak sah, Allah tidak akan terima. Okey, baiklah, murid-murid boleh rujuk kitab ibadat muka surat 45. Syarat sah solat yang pertama ialah suci daripada hadas. Orang yang hendak melakukan solat mestilah suci daripada hadas kecil dan besar. Sebelum ni kita dah belajar dah tajuk yang pertama berkenaan dengan hadas. Kalau kita berhadas, kita tak boleh solat. Kalau kita solat pun, solat kita tidak sah. Antara contoh hadas kecil ialah terkentut, buang air kecil, pitam dan sebagainya. Manakala contoh hadas besar pula ialah keluar haid, nifas, wiladah iaitu darah yang keluar selepas bersalin, bersetubuh, keluar air mani dan sebagainya. Jadi, kalau orang yang nak sah solat mestilah suci daripada hadas. Syarat sah solat yang kedua pula ialah suci daripada najis. Hendaklah suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat solat. Kita nak solat mestilah bersih, badan kita bersih, pakaian kita bersih, tempat solat pun mestilah bersih daripada najis yang tidak dimaafkan. Apa najis yang tidak dimaafkan? Contoh najis yang tidak dimaafkan ialah air kencing, najis yang kita nampak, ataupun darah yang banyak, nanah yang banyak. Apa pula najis yang dimaafkan? Contoh kalau najis yang dimaafkan pula ialah percikan air kencing. Kita kencing, kita tak buka pakaian kita dengan betul-betul, ada terpercik tapi kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi itu termasuk dalam najis yang dimaafkan. Kalau keluar darah sikit je, kuantiti sikit, itu pun najis yang dimaafkan juga.
Tak apa, nanti yang berkenaan dengan najis kita akan belajar nanti. Jadi syarat yang kedua mestilah suci daripada najis. Manakala syarat sah solat yang ketiga ialah menutup aurat. Nak solat mestilah tutup aurat. Aurat bagi lelaki macam mana? Aurat bagi perempuan pula macam mana? Okay, kita tengok satu-satu. Aurat bagi lelaki dari pusat hingga lutut. Maksudnya ini kena tutuplah dari pusat hingga lutut. Sebab ini adalah aurat untuk lelaki. Manakala aurat bagi perempuan pula seluruh tubuh badan. Melainkan muka dan 2 pergelangan tangan hingga hujung jari. Okay, cuba tengok. Seluruh tubuh badan itu adalah aurat bagi perempuan. Kecuali muka. Mana muka? Okay, muka boleh tengok. Boleh bukan aurat. Dan juga 2 pergelangan tangan. Mana pergelangan tangan? Hingga hujung jari. Itu sahaja yang bukan aurat. Manakala yang lain adalah aurat bagi perempuan. Syarat sah solat yang keempat pula ialah menghadap kiblat. Nak solat mestilah menghadap kiblat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila salati fasbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, apabila engkau hendak menunaikan solat, ambillah wuduk. Kemudian menghadap kiblat dan takbirlah. Jadi menghadap kiblat ini adalah salah satu syarat sah solat. Syarat sah solat yang kelima pula ialah masuk waktu. Seseorang yang melakukan solat hendaklah mengetahui telah masuk waktu terlebih dahulu dengan yakin atau ijtihad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Artinya, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Jadi, kalau nak solat mestilah kita tahu masuk waktu. Contoh, pukul 8 pagi baru nak solat subuh. Sah tak solat tu? Tak sah. Sebab subuh dah terlepas waktunya. Ataupun terlajak rajin pukul 12 tengah hari dah nak solat zuhur. Dia dah solat zuhur. Padahal waktu zuhur contoh sekarang pukul 1:10. Dia dah solat awal. Jadi solat yang awal tadi dikira tidak sah. Sebab syarat sah solat mestilah masuk waktu. Syarat sah solat yang keenam pula ialah mengetahui kaifiat solat. Seseorang itu perlu mengetahui rukun-rukun solat dan cara mengerjakannya. Maksudnya kita bukanlah solat secara sembrono, sesuka hati. Bukan. Mestilah kita tahu rukun-rukun solat, rukun qauli ke, rukun fi'li ke, dan mestilah kita tahu cara untuk solat. Jadi ini adalah antara syarat-syarat sah solat. Jadi dapat kita buat rumusan bahawa syarat-syarat sah solat yang kita pelajari hari ini ada 6. Iaitu yang pertama, suci daripada hadas. Yang kedua, suci daripada najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, masuk waktu. Dan yang keenam, mengetahui kaifiat solat. Baiklah murid-murid, yang ini yang cikgu tunjukkan sekarang, cikgu nak awak salin dalam buku tulis ibadat. Buat dalam peta minda. Okey, boleh ya? Okey, baiklah murid-murid. Setakat ini sahaja PDPR kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa
di masa akan datang. Sekian, terima kasih.